Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini adalah bahagian ulumul hadis, istilah-istilah dalam ulumul hadis. Okey. Yang pertama kita akan lihat istilah-istilahnya dahulu. Ya, di sini ada 10 istilah yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini. Yang pertama perkataan rawi. Seterusnya isnad, sanad, seterusnya isnad, musnid, musnad, musnad, dia ada baris biasanya atas. Matan, dan 4 lagi ni adalah gelaran kepada ahli hadis. Al-muhaddis, al-hafiz, al-hujjah, al-hakim. Ini istilah-istilah yang akan kita bincang. Okey? Kita lihat yang pertama. Bila sebut istilah, kalau kita tak tahu, maka sukarlah nak kita fahami. Okey, istilah yang pertama perkataan rawi. Apa dia rawi? Rawi ialah individu yang meriwayatkan sesuatu hadis dengan sanadnya sendiri. Okey, individu. Siapa dia namanya? Tak kira lah Abu Hurairah ke Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Ibni Umar radhiyallahu. Daripada siapa-siapa nama tu adalah rawi, perawi. Okey, periwayat, individu yang meriwayatkan. Yang kedua, perkataan sanad. Apa yang dimaksudkan dengan sanad? Iaitu rantaian perawi. Yang kita biasa baca an tu. Itulah sanad. Rantaian perawi yang meriwayatkan hadis. Okey? Dia sebut biasa kalau kita baca sebut 2 orang tu 3 orang, sebenarnya banyak tapi daripada siapa-siapa, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad, rantaian perawi. Okey, yang keseterusnya perkataan isnad. Makna apa isnad? Menyandarkan sesuatu hadis secara bersanad daripada perawi yang awal hinggalah yang akhir. Menyandarkan sesuatu hadis. Itu kita faham perkataan isnad. Okey? Yang keempat, kita lihat perkataan musnid. Akan jumpa dengan perkataan musnid ni. Apa musnid? Biasa dia tulis dalam buku teks, dia ada garis sikit bawah tu. Okey? Perkataan musnid. Biar hitam sikit. Ya, okey. Apa yang dimaksudkan dengan musnid ni? Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang diperolehi daripada gurunya. Okey, kita tengok contoh ya. Qala al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin ini yang seterusnya sampai akhir Imam Bukhari itulah kita sebut dia sebagai musnid. Sebab apa? Kerana beliau yang menyampaikan hadis dengan menyebut sandaran dan susur galur hadis yang diperolehi. Okey? Jelas ya? Seterusnya yang kelima, perkataan musnad. Perkataan musnad biasanya dia ada baris atas tu. Musnad. Supaya kita tak tukar dengan perkataan musnid. Apa yang dimaksudkan dengan musnad? Musnad ni nama kitab. Ya, kitab hadis yang disusun mengikut nama perawi daripada kalangan sahabat. Inilah namanya perkataan musnad. Okey, dan seterusnya kita lihat pula perkataan matan. Sangat-sangat dengar perkataan ni. Biasa ya. Komponen utama dalam hadis adalah sanad dan matan. Dok tahu makna sanad, dok tahu makna matan, dok boleh mengkaji hadis. Tak? Biar kita tahu supaya kita doklah menerima bulat-bulat perkara yang tak sahih. Perkataan matan itu bermaksud teks ucapan, lafaz, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu matan, ya. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada istilah bagi gelaran ahli hadis. Yang pertama, al-muhaddis. Siapa dia al-muhaddis? Apa makna al-muhaddis? Ulama yang mengkaji ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Okey? Mengkaji perihal sanad dan matan pada zamannya. Itu makna al-muhaddis. Perkataan yang kedua ialah al-hafiz. Al-hafiz ialah ulama yang menghafaz
lebih daripada 100,000 buah hadis. Ini yang menghafal lebih daripada 100,000 buah hadis digelar Al-Hafiz. Okey, manakala yang ketiga pula perkataan Al-Hujjah. Gelaran Al-Hujjah ini diberikan kepada ulama-ulama hadis yang menghafaz lebih daripada 300K. 300,000 buah hadis dari segi sanad dan matanya walaupun memiliki periwayatan yang banyak. Okey, dan yang seterusnya perkataan yang keempat gelaran bagi ahli hadis ialah Al-Hakim. Kenapa disebut Al-Hakim? Kerana mereka ini menghafaz lebih daripada 700,000 buah hadis dan mampu menilai hadis yang boleh dijadikan hujah ataupun ditolak. Okey? Jelas tu. Kita ulang semula nama-nama ataupun istilah-istilah bagi gelaran ahli hadis. Yang pertama Al-Muhaddis, Al-Hafiz, Al-Hujjah, Al-Hakim. Okey? Lihat perbezaannya. Perbezaan antara Al-Muhaddis dengan Al-Hafiz. Al-Muhaddis ni siapa? Tadi sebut dah kan? Ulama hadis yang berkecimpung dan menguasai ilmu hadis riwayah dan dirayah. Antara tokoh-tokoh, nak tengok perbezaan, kita lihat sekali tokoh-tokohnya ya. Antara tokoh-tokoh yang terkenal yang dapat gelaran Al-Muhaddis ini ialah Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ya. Dan juga seorang lagi Ad-Daraqutni. Ramai lagi yang dalam buku kita ni ada 4 orang. Begitu juga dengan Al-Hafiz yang kita sebut tadi lebih daripada 100,000 lebih daripada ni. Okey, antara tokoh-tokohnya Al-Mizzi, Al-Iraqi, Az-Zahabi yang biasa dengar perkataan ni. Okey, seterusnya Al-Hujjah yang lebih daripada 300,000 tadi, antara tokoh-tokohnya Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Muhammad, Ahmad Ukai. Okey. Dan yang akhir Al-Hakim yang dapat martabat tertinggi ni, yang merupakan martabat tertinggi bagi gelaran ilmu ulama hadis yang kaji ataupun yang hafaz lebih daripada 700,000 buah hadis. Antara tokoh yang terkenal yang dapat gelaran ini ialah Abu Daud At-Tirmizi, Ibn Hibban An-Naisaburi. Okey, itulah di antara gelaran istilah-istilah dalam ilmu hadis. Iktibar yang dapat kita ambil daripada tajuk ini iaitu para muhaddisin ini sentiasa mengkaji status hadis. Dah kita hari ni nak ambil pengajaran daripadanya macam mana? Kita hendaklah sentiasa menyiasat dulu. Terima, semak dulu sebelum sebar. Okey, tengok dulu hadis ini. Kita hadis yang dah kategori sahih barulah kita sebarkan. Okey, menuntut ilmu dengan tokoh ilmuwan dari pelbagai negara. Kita carilah ilmu. Ya, bukan kata kita nak suak je. Bulat-bulat je terima ni dah, ya, kena cari ilmu. Okey, gigih memelihara hadis dan menghafaz melalui tulisan. Iktibar daripada usaha dan pengorbanan para ulama ini, kita jadi seorang yang sentiasa bersungguh-sungguh, yang gigih berusaha. Okey, gigih memelihara. Makna katanya kalau boleh hafal. Okey, jangan siapa kita dok tahu kali hak mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Hadis dhaif pun kita terima. Na'udzubillah. Tambahlah hadis dhaif kita sebar supaya orang lain dapat hak tak betul, ya. Okey, memilih guru yang bertakwa dan mempunyai disiplin ilmu yang tinggi. Okey, makna katanya kita ni dalam mencari ilmu, carilah guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang betul, yang kena dengan kita. Kita jangan ambil guru yang sambil lewa ataupun nak kata bukan sambil lewa lah, yang sembrono je. Bakal ada ramai sekarang orang nak jadi guru. Guru di Facebook, guru Google dan sebagainya, ramai orang. Ya. Tak ambil, kita tak mahu ambil tanpa berguru. Kalau boleh bertalaki, face to face. Carilah guru-guru yang kita lihat dia punya penguasaan ilmu dia tu tinggi. Nah, kita nampak dia ni jelas je penyampaiannya dengan karakternya yang bagus. Itu yang kita nak, ya. Okey, sekadar itu saja. Moga-moga pelajar dapat ilmu daripadanya. Bolehlah orang kata buat ulang kaji, siapkan modul yang modul Furqan tu yang diberikan pada muka surat 104 hingga 107 sebagai untuk orang yang kata nak bagi lebih faham lagi, lebih kemah lagi ilmu yang kita ambil.
pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.